Okey, bagi soalan ini, diberi fungsi G dengan keadaan fungsi G itu dalam keadaan negatif modulus 2x tolak 6. Kemudiannya, bagi soalan A, diminta untuk melakarkan graf tersebut. Okey, domain yang diberi adalah antara negatif 2 hingga 5. Okey, apa yang kita perlu buat dekat sini? Berdasarkan kepada domain negatif 2 hingga 5 tadi, kita cari kedudukan. Yang pertama, kedudukan apabila domain paling kecil iaitu negatif 2. So, kita masukkan negatif 2 itu ke dalam fungsi G dan seterusnya kita cari nilai lah. Okay, gantikan X-nya dengan negatif 2. Tolak 6 kat sini. So, kita dapat modulus negatif 10. Okey, dalam modulus ini nilainya negatif. Okey, kalau modulus daripada negatif kena tukar kepada positif. Ni negatif ni dekat luar, jadi kita tak usik dia. Dia jadi positif 10 dalam modulus sahaja. Bila kita buka modulus, maka nilai dia adalah negatif 10. Okey, seterusnya kita ganti pula dengan domain yang paling besar iaitu 5. Okey, gantikan dalam persamaan. Kita akan dapat negatif modulus 4. Bila buka modulus, jadilah dia negatif 4. Okey, itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga adalah kita nak tentukan pada nilai X yang mana dia dapat kosong, ataupun kita nak cari pintasan X gitu. Jadi kita ambil balik persamaan negatif modulus 2x tolak 6 tadi, kita samakan dengan kosong. Target kita adalah kita nak cari X. Kita buka modulus tadi. Okey, sekejap. Sebelum buka ini negatif. So negatif ni kalau kita pindahkan ke sebelah sini, dia akan jadi positif. Positif 2x tolak 6. Okey, dengan keadaan sebelah kiri tinggal kosong. Okey, ni tak ada makna. Dia macam apa sahaja yang dalam modulus ini nilai dia kosong. Jadi modulus ni tidak memberi makna. Ataupun ibarat kata modulus itu jadi kita buka je, jadi 2x tolak 6 sama dengan kosong. Kita nak cari X. Jadi kita pindahkan 6. Maka X kita dapat 3. Okay, dekat sini ada 3 kedudukan ataupun 3 koordinat penting. Yang pertama, koordinat negatif 2, negatif 10. Ini yang kita nak tulis dalam kita nak lakarkan graf nanti. Yang kedua, koordinat 5, negatif 4. Dan yang ketiga, koordinat 3, 0. Yang ini yang perlu ditunjukkan dalam graf kita nantilah. Sebab ini 3 titik penting dalam lakaran graf. Jadi, untuk lakarkan graf, kita bina paksi. So, ini akan jadi paksi Y kita ataupun paksi GX. Dan ini akan jadi paksi X kita. Okey. Kemudian daripada 3 koordinat tadi kita agak je lah kat mana kedudukannya. Contoh negatif 2, 10. Cikgu bajet kat sini lah. Okey, ni negatif 2, negatif 10. Seterusnya 5, negatif 4. So 5 ni mestilah pada nilai X yang positif. Kemudian negatif 4 kan kat bawah sikit lah. Jadi kita turun bawah sedikit. Negatif 4 lebih kurang kat sini lah. Okey, cikgu tulis jugalah ni koordinat dia bagi membantu awak. Okey, koordinat yang ketiga iaitu 3, 0. Koordinat 3, 0. 3, 0 kat sini lah kot. Okay, kita ambil ni dan sambungkan 3, 0. Okey, seterusnya ambillah pembaris dan sambungkan sahaja. Okey, dan ini. Okey, kemudian saya ingat sikit. Okey, lebih kurang macam tu lah. Jadi itulah dia lakaran graf kita. Okey, kalau nak lebih detail, kita boleh tandakan. Contoh, ini nilai dia negatif 10. Ini nilai dia 3. Dekat sini nilai dia negatif 4. Sebab apa? Sebab ini koordinat bagi paksi Y tadi, paksi GX ni.
So sini 5, sini negatif 4. Okey, agak-agak kat sini berapa nilai dia? Okey, kalau kita tengok pada persamaan, okey, negatif 6 ini kalau kita tengok persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c dia adalah negatif 6. Jadi c ni ataupun pintasan y dekat situ ialah negatif 6. Okey, tapi kalau kata awak tak nak buat nilai-nilai yang detail tu, boleh, tak ada masalah, sebab disuruh kita lakarkan, cukup kita tunjukkan dekat mana turning point dia ni, terpantul nilainya itu pun dah cukup. Okey, 1, 2, 3 kedudukan penting tu dah boleh kita dah boleh bantu kita untuk lakaran graf. Okey, untuk soalan A tadi dia tanya juga kita nyatakan julat bagi gx. Okey, so kita tengok nilai gx adalah antara negatif 10 hinggalah kepada 0. Jadi julat bagi fungsi gx adalah antara paling kecil adalah negatif 10 dan paling besar adalah 0. Itu antara negatif 10 hingga 0. Okey, next soalan B. Tentukan sama ada fungsi songsang bagi gx wujud ataupun tidak. Okey, untuk kita tentukan fungsi tu ada fungsi songsang ke tidak, kita ada graf. So kita boleh jalankan ujian garis mengufuk. Nama ujian itu ialah ujian garis mengufuk. Apa yang kita perlu buat adalah kita bina satu garis yang mengufuk. Okey, kat sini cikgu guna warna merah untuk bina garis mengufuk cikgu. Untuk bina garis ujian. Okey, kat sini silakan garis cikgu yang ini yang ini. Okey, kalau dekat bawah ni tak ada masalah. Tapi bila cikgu gerakkan sampai kepada sini, start daripada sini sampailah sini. Okey, cikgu letak tengah-tengah. Kalau kata itu ialah ujian kita, okey, dapat tak kita lihat dekat sini? Okey, dapat tak anak-anak ataupun murid-murid tengok dekat sini, daripada garis mengufuk yang kita bina ini dengan garis graf ada dua persilangan. Dua persilangan, yang pertama kat sini dan yang kedua kat sini. Ada dua persilangan. Untuk fungsi songsang itu wujud, dia tak boleh ada dua persilangan pada garis dengan graf. Bila kita buat ujian garis mengufuk, dia tak boleh ada dua. Itu memang pantang dia lah. Jadi untuk soalan B, kita boleh nyatakan berdasarkan kepada ujian mengufuk, nama dia adalah ujian garis mengufuk. Nanti bolehlah okey, awak study lebih sikit. Untuk ujian garis mengufuk ini kita dapati ada dua persilangan. Okey, antara garis dan juga okey, cikgu buat kurungan je lah. Antara garis mengufuk dan juga garis graf dan graf. Okey, so kat situ bermaksud fungsi gx bukanlah fungsi 1/1. Okey, kita nyatakan gx bukan fungsi 1/1. Maka kita simpulkan di sini gx, fungsi gx tidak mempunyai songsangan. Tidak mempunyai songsangan. Okey, selesai untuk soalan B. Okey, minta maaflah kalau tulisan cikgu tak berapa kemas. Okey, itulah dia, berikan justifikasi. So kita dah berikan justifikasi. Kita kata fungsi gx itu bukan fungsi 1/1 lah, berdasarkan kepada ujian garis mengufuk. Jadi dalam penjelasan awak tu cukup sekadar awak maklumkan apa ujian dia, apa yang berlaku bila kita jalankan ujian. Maksudnya ada dua persilangan antara garis mengufuk yang kita bina dan juga graf.
Jadi graf itu ataupun fungsi G tadi bukanlah fungsi 1:1. Akhir sekali kita simpulkan fungsi G itu tidak mempunyai songsangan. Okey, untuk soalan C, cari domain bagi fungsi Gx yang kurang daripada 2. Okey, cikgu turun ke bawah sedikit. Okey, untuk mencari soalan C, di mana domain bagi fungsi Gx yang kurang daripada 2, harus diingat fungsi Gx ini adalah dalam bentuk modulus, iaitu modulus negatif modulus 2x tolak 6. Jadi, bila kita nak melibatkan fungsi yang dalam keadaan modulus, kita kena pertimbangkan dua nilai. Satu yang positif 2 dan satu lagi yang bernilai negatif 2. Okey, kat sini kita tengok fungsi Gx yang lebih kecil daripada 2. Satu lagi adalah fungsi Gx, kalau dia kata yang ini lebih kecil, maka yang ini akan jadi lebih besar. Kalau kat sini 2, positif 2, kat sini akan jadi negatif 2. Okey, itu sifir dia lah. Okey, kemudian gantikan dengan fungsi Gx tadi. Okey, negatif. Okey, modulus tu kita dah boleh buka lah. Kita boleh keluarkan sebab kita dah pertimbangkan kedua-dua keadaan. Jadi, modulus tu macam dah tak ada nilai lah. Sebab kita dah pertimbangkan dua-dua keadaan tadi. Okey, seterusnya kita hanya kembangkan negatif 2x tambah 6. Okey, cikgu cuba selesaikan satu persatu. Yang pertama, negatif 2x ni. Okey, ini negatif 2x kan. Okey, kita nak positifkan dia, jadi kita pindahkan ke sebelah sini. Okey, so dia jadi positif 2x, manakala 2 ni cikgu pindahkan ke sini. Jadi 2 serentak. 2 pindah, negatif 2x pindah. So dekat sini dia jadi 6 tolak 2. Iaitu 4 2x. Kita nak cari x sahaja, jadi kat sini nilai dia 2. Okey, manakala sebahagian yang kedua, iaitu ini kita kembangkan dahulu. Okey, sama macam tadi juga, kita pindahkan serentak. Negatif 2x pindah jadi positif 2x. Negatif 2 pindah jadi tambah 2. So, sebelah kiri jadi 6 tambah 2. Belah kanan jadi positif 2x. Yang ini nilai dia 8. Yang ini 2x. Kita nak cari x kan. So, kat sini nilai dia 4 lah. Okay, kat situ kita tengok ada, kita boleh combine. Yang ini x lebih besar daripada 2. Yang ini lebih kecil daripada 4. Okey, kalau rasa confused, yang ini tadi kita boleh tukar ke bentuk x lebih kecil. Tengok simbol ni kan. Tengok simbol ni, dia tajam dia ke arah x. Tajam arah x. Okey, 4. Kita tak ubah, cuma kita tengok, kita pusing ni. Simbol ni berpusing samalah. Kalau tadi dia menghala ke arah X, yang ini pun sama. Jadi ini kita boleh combine, tulis sama-sama lah. Okay, sebab yang ini lebih besar daripada 2. Lebih kecil dari 4. Jadi X tu duduk tengah-tengah. Simbol kat sini, disebabkan daripada soalan dia bagi simbol lebih kecil sahaja. Tak ada lebih kecil atau sama. Kita kekalkan sahaja penggunaan simbol ketaksamaan dia. Jadi, itulah dia penyelesaian bagi soalan C.